Okay, baik. Baik. Soalan nombor 1. Maklumat berikut berkaitan ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka kedaulatan. Apakah kepentingan ciri tersebut kepada Kesultanan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang berkuasa di alam Melayu? Kepentingan maksudnya adalah faedah. Apakah faedah kedaulatan? Mendapat pengiktirafan, memperoleh bantuan tentera, menerima ufti dari negara luar, dan menguasai bidang ekonomi. Baik, mungkin kamu tak tahu, tak ingat. Kedaulatan tu apa, cikgu? Kedaulatan saya lupalah, cikgu. Baik, kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi sesebuah ataupun seseorang raja. Okey, ya, kekuasaan tertinggi seseorang raja. Kenapa pentingnya raja tu berkuasa tertinggi? Untuk apa? A, B, C, D. Okey, sila tulis jawapan dia di Zoom chat sekarang. Tarun, betul? Okey. Baik, cuba tengok betul-betul. Untuk apa adanya kekuasaan tertinggi ni? Untuk A, mendapat pengiktirafan, memperoleh bantuan tentera, menerima ufti dari negara luar, dan juga atau menguasai bidang ekonomi. Wan Anis, betul. Lain. Semua nak, cikgu nak semua jawab dalam Zoom chat. 35 orang ni. Tulis dalam Zoom chat. Apa jawapan dia? A, B, C atau D? Nuhat Airil, D. Lain? Lain. Jodis Varen, Amalia, Umar Danish. Okey, lain. Cobra. Okey, baik. Baik. Apa itu kedaulatan? Okey, Fatini, Hizbanan, Mildred, Kanisha. Okey, sebenarnya kekuasaan tertinggi seseorang raja ini penting supaya apa? Supaya bila dia berkuasa tertinggi, dia akan mendapat pengiktirafan. Maknanya dia diiktiraf. Oleh siapa? Oleh rakyat, oleh pembesar, oleh pedagang-pedagang luar, oleh kerajaan-kerajaan luar. Ya, jadi maknanya ia untuk mendapat pengiktirafan. Okay. So, itu soalan nombor 1. Baik. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Mengapakah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Mengapa kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mewujudkan jawatan Laksmana? Melicinkan urusan cukai, mungkin mengetuai angkatan tentera, menjaga keselamatan di laut, atau mengawal keamanan dalam negeri. Baik, bila mengapa, kamu kena tahu, iaitu apa fungsi laksamana. Apa fungsi laksamana? Baik. Bukan. So, apakah fungsi laksamana? So, kita tahu bahawa Laksmana ialah angkatan ataupun kita kata sebagai ketua angkatan laut. Pengawal peribadi raja, ketua angkatan laut. Bermakna paling hampir ialah apa? Paling hampir ialah iaitu C, menjaga keselamatan di laut. Kalau soalan tanya, kenapa yang B ni tak boleh, cikgu? B ini tak boleh kerana dia hanya umum, mengetuai angkatan tentera. Tentera apa? So, dia tak mentionkan. Kalau dia mentionkan mengetuai angkatan tentera laut, dan itu juga betul. So, dia just mengetuai angkatan tentera, so umum. Dia tidak ada laut, so tidak boleh diambil jawapan dia. Lalu rekap. Baik, seterusnya. Tapi tentera laut jenis tentera so boleh diterima? Tidak boleh. Tidak boleh sebab tentera banyak jenis.
Okey, tentera banyak jenis. So, kalau katakan Laksamana, dia akan mengetuai tentera laut sahaja. Jadi, jawapannya lebih baik adalah C. Okey. Ya, betul. Betul, Kobra. Okey. So, bermakna betul. Memang cakap burung salah, burung merpati betul. Ya, betul. Okey. Macam kalau kita lihat burung. Okey, bagaimana orang-orang dulu menghantar surat menghantar surat kepada kerajaan-kerajaan lain dengan menggunakan burung. Tapi kalau burung saja salah. Kena tulis burung merpati. Ya, baru betul. Jadi dia tak boleh umum sangat burung je. Macam-macam burung ada. Jadi kena spesifik. Okey. Baik. Ya, betul. Jadi itu soalan nombor. Okey. Baik. Okey, itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Kita tengok di sini ya. Baik. Berdasarkan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, soalan nombor 3. Berdasarkan Undang-Undang Laut Melaka, terdapat pelbagai cukai yang dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. So, ini Undang-Undang Laut Melaka. Jadi, apakah cukai yang dimaksudkan? Okey. Cukai apa? Okey, iaitu cukai. Ya, betul. Okey, baik. Baik. Kalau kita lihat, okey, cukai diraja ni tiada. Okey, sebab dia dalam Undang-Undang Laut Melaka. So, mesti ada cukai perjalanan dan juga cukai hasil perniagaan. Okey, iaitu 2 dan 3. So, jawapannya adalah C. Baik, cukai kuala tu apa, cikgu? Okey, cukai kuala adalah cukai yang dikenakan ke atas kuala-kuala sungai. Okey, iaitu cukai yang dikenakan ke atas okey, perahu yang melalui atau melepasi kuala sungai. Tahu kuala sungai? Kuala sungai. Tahu tak kuala sungai tu apa? Kuala sungai. Kuala sungai tu apa? Kuala sungai. Ya, betul. Okey. Kuala sungai tu, kuala sungai tu sebenarnya adalah, kan? Okey, iaitu yang mana kalau kita lihat, kan? Ya, hilir sungai, betul. Okey, di mana kalau kita lihat bukit ni, kemudian ada sungai yang mengalir macam tu. Okey, so dia nak masuk ke laut. So, kawasan yang nak masuk ke laut ini, sungai yang nak masuk ke laut ini dipanggil sebagai kuala. Okey, ini dipanggil sebagai kuala. Jadi orang dulu-dulu, okey, macam kalau kita tengok orang dulu-dulu, kamu masih ingat lagi kan sejarah tingkatan 3, iaitu kalau kamu ingat lagi tentang pertelingkahan antara Datuk Bandar dengan Datuk Kelana di Sungai Ujong. Okey, Sungai Ujong kan? Mereka merebutkan pungutan cukai di Sungai Linggi. Iaitu di mana? Di Kuala lah. Di Kuala ni iaitu Sungai Linggi. Jadi orang dulu dia akan bawa naik kapal, naik sampan, dia akan lalu sungai, sampai ke ujung dia orang kena bayar cukai. So, sebelum masuk ke laut dan pergi ke pelabuhan. Jadi ini dipanggil cukai kuala. Ya, betul. So, itulah dia cukai kuala. Cukai kuala dia berada di kawasan sungai, dia bukan berada di laut. Jadi sebab itu bukan nombor 1. Okey. Baik. So, nombor 3 jawapannya adalah 2 dan 3. So, ini adalah contoh-contoh soalan-soalan yang diambil daripada bab 1, soalan objektif. Bab 1 sejarah tingkatan 4. Sebab kita dah belajar dah. Okey, sejarah tingkatan 4 bab 1. So, kita buat latihan hari ini. Kita tengok soalan-soalan dia. Baik. Ini soalan objektif. Macam mana pula kalau soalan struktur dan soalan esei, cikgu? Baik. Kalau soalan struktur, soalan esei, Form 1, Form 3 tak ada dalam SPM.
Tak ada. Ingat, Form 1 sampai Form 3 tidak ada dalam SPM. Tak ada. Tak ada. Okay. Lega kan? Lega kan? Lega. Form 1, Form 3 bazir masa tak. Setiap kali Form 1 kan ada ujian dan peperiksaan akhir tahun. Okay. So ada peperiksaan akhir tahun. Tapi harus diingat bahawa sebenarnya macam Form 4. Hari tu kita belajar kan Form 1 kan? Form 4 kan? Kan ada kerajaan tentang Funan, Champa, Majapahit, Sriwijaya kan? Itu juga boleh diambil maklumat daripada Form 2. Tu maklumat yang diambil daripada Form 2. Macam tu lah. Okay. Cobra, kalau kamu kata all those 3 years of suffering, itulah yang berlaku apabila kamu pergi ke universiti. Bila kamu pergi universiti, semester pertama subjek-subjek lain. Semester kedua subjek-subjek lain. Semester ketiga subjek-subjek lain. Memang berbeza-beza. Setiap kali semester kamu akan struggle dengan subjek-subjek baru. Tak boleh. Dia kena ikut. Dia tak boleh jump. Dia kena ikut semester per semester. Kalau tak habis yang ini, tak boleh skip kepada semester lain. Tak boleh. Jadi itulah pendidikan. Tak boleh. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, kita baru habis tengok soalan kertas 1. Baik. Kalau kita nak tengok soalan struktur dan esei, kita kena tengok kertas 2. Baik. Ini kertas 2. Okey, kertas 2 sejarah. Sejarah kertas 2 diberi masa 2 jam 30 minit. Ya. Dan ada bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A akan ada 4 soalan. Soalan 1, 2, 3 dan juga 4. Ini soalan struktur. Kena jawab semua. So ini total ada 40 soalan. Manakala soalan B, kamu kena pilih 3 soalan. Mungkin 5, 6 dan 7. Maka kalau kamu dapat 20, 20, 20, bermakna sini 60 dan sini adalah 40. So total adalah 100. Begitu. Ini di peringkat SPM. Ya, di peringkat SPM. Dan ada tak trik dia, cikgu? Ya. Tak ada. Ada kot, tapi tak tahulah masuk ke tidak. Dan ada trik dia. Ada. Okey, untuk pengetahuan kamu, telah memang diformatkan bahawa soalan dalam SPM, soalan 1 dan soalan 2 adalah diambil daripada Form 4. Manakala soalan 3 dengan 4 adalah Form 5. Itu. Kemudian soalan B ni, soalan 5, 6 ini Form 4. Dan soalan 7, 8, 9 ini Form 5. Dia dah memang asingkan siap-siap. Telah memang asingkan siap-siap. Ya, Form 4 banyak. Okay, Form 4 memang banyak. So, di sini, okay, sebagaimana yang telah cikgu tunjuk, bagaimana soalan Form 4 dalam struktur cikgu? Baik, kalau dalam soalan struktur, macam ni soalan dia. Kita tengok. Soalan nombor 1. Undang-undang di Melaka. Okay, undang-undang di Melaka. Okay, terdiri daripada Hukum Kadun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Saya rasa kertas SPM tebal macam buku bukan. Baik. Apakah kandungan kedua-dua undang-undang di atas? 2 markah. Baik. Bagaimana nak explain tentang 2 markah ini? Baik. Just ringkas sahaja. Okey, iaitu caranya kamu kena ambil satu ayat untuk menerangkan. Okay. Saya panjang tak muat. Kejap ke nak tulis pasal hukuman? Bukan. Okey, kamu tulis secara umum. Iaitu apa tahu? Kita akan tulis seperti ini. Okey, iaitu kalau hukum kanun Melaka, HKM hukum kanun Melaka hukum kanun Melaka. Okey. So hukum kanun Melaka dia ada cerita pasal apa? Okey, menerangkan tentang peranan sultan, pembesar, dan
dan tanggungjawab rakyat dan rakyat. Okey, peranan sultan, pembesar dan juga rakyat. Kemudian satu lagi iaitu kalau undang-undang Laut Melaka. Okey. Ya. Okey, peranan sultan, pembesar dan rakyat. Manakala kalau undang-undang Laut Melaka iaitu berkaitan dengan peranan nakhoda, okey, nakhoda dan juga pelayaran serta percukaian. Begitu. Jadi, ini sahaja pun telah ada 2 markah. Ini sahaja pun telah ada 2 markah. Iaitu, boleh. Baik, itu bagaimana nak bina ayat? Jawapan iaitu kamu boleh tulis. Okey, kandungan. Ya, betul. Kandungan kedua-dua. Okey, undang-undang. Ataupun kalau kamu nak ambil salah satu boleh dulu, iaitu kandungan hukum kanun Melaka adalah terdiri daripada peranan sultan, pembesar, dan rakyat. Rakyat titik. Kemudian manakala undang-undang undang-undang Laut Melaka menerangkan peranan nakhoda, pelayaran dan percukaian. Titik. So, ini cukup tak untuk 2 markah? Ya, cukup. Dah. Nampak tak? 2 markah. So, itu je. Okay. Ya. Okay. So, ini adalah sebenarnya kandungan kedua-dua undang-undang, iaitu kandungan hukum kanun Melaka terdiri daripada peranan sultan dan pembesar serta rakyat. Dan satu lagi, undang-undang Laut Melaka menerangkan peranan nakhoda, pelayaran dan percukaian. 2 markah. Baik. Itu soalan fakta. Baik. Soalan yang B. Mengapakah undang-undang tersebut diperkenalkan? Macam biasa, nak jawab kena tengok berapa markah diberi. 4 markah. Jadi bila 4 markah, dalam soalan struktur sebaik-baiknya berikan dalam bentuk soalan ataupun jawapan daripada fakta. Baik, apakah fakta-faktanya? Okey, so kita boleh bagi tahu kenapa undang-undang diperkenalkan. Iaitu undang-undang diperkenalkan untuk pertama sekali untuk menjamin kestabilan pemerintahan negara. Ya, betul, negara. Kemudian juga untuk apa? Untuk melaksanakan keadilan terhadap rakyat. Kemudian juga untuk selain daripada itu, hukum kanun Melaka kita tahu kan, untuk kepentingan undang-undang lah, menjamin kestabilan pemerintahan, melaksanakan keadilan terhadap rakyat. Kemudian untuk menerangkan ataupun menjelaskan peranan setiap anggota masyarakat, terutama sekali para pembesar, terutama sultan dan pembesar. Itu menjelaskan peranan setiap anggota masyarakat, terutama sekali sultan dan pembesar. Dan juga untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi 4 ni cukup ke cikgu? Cukup. Cukup. Undang-undang tersebut, kita boleh tulis undang-undang tersebut diperkenalkan untuk apa. Baik. Tanpa melengahkan masa, cikgu nak kamu semua ada 35 orang. Cikgu nak kamu semua sila buat ayat jawapan dalam Zoom chat.
Okey, semua buat ayat Zoom chat jawapan dia dalam tengah makan ni. Yang lain buat. Okey, sila buat ayat jawapan dalam Zoom chat menggunakan jawapan-jawapan yang telah cikgu berikan. Cuba buat. Cuba buat. Cikgu nak tengok. Korang boleh buat tak? Bolehkah tak boleh? Jadi cikgu harap kamu semua boleh buat. Cuba buat. Cikgu nak 35 orang ni buat. Okey. Saya masih pelajaran tentang rakyat. Okey, Aizuddin. Peranan setiap anggota masyarakat. Baik, bagus. 4 markah di situ. Baik, bagus Aizuddin. Soalan sejarah tingkatan 4 pertama yang kamu jawab. Bagus, 4 markah. Sarah. Okey. Okey. Okey, Fatini. Okey, Joris Varen. Baik, bagus Joris Varen. Baik, bagus. 4 markah. Mildred. Okey. Okey. Baik, bagus. Ya, betul. Okey. Okey. Baik. Ini kesambutan. Okey, pernah kerjaan. Okey, kalau rakyat. Okey. Okey, baik, bagus. Okey, Tarun. Decision. Okey. Okey, baik. Baik, bagus decision. Bagus. Cobra. Kata tengah makan, boleh jawab juga. Baik, bagus Cobra. Ardini. Okey, baik, bagus. Baik, bagus. Nadine. Hai Nadine. Ni kau masuk. Kau ni Nadine. Senyap-senyap je. Kan? Baik. Okey. Okey, baik, bagus. Baik, bagus Nadine. Amalia Syairah. Okey. Okey. Guna-guna keselamatan. Okey, baik. Pada pendapat saya. Kau kenapa pula Nuhat? Orang suruh buat yang B, kau pergi buat C. Buat apa? Kau ni kan. Alfian. Okey. Okey. Baik, bagus. Okey, baik. Okey. Ada 4 jenis jawapan
yang cikgu nak kamu semua tengok. Korang tengok ada 4 jenis jawapan yang kamu semua telah buat dan cikgu kongsikan 4 jenis jawapan ini supaya kamu akan nampak perbezaan-perbezaan dia. Okey. Okey, iaitu ini jawapan yang pertama. Korang tengok jawapan yang pertama seperti ini. Okey. So Rosie Okey, jawapan yang pertama seperti ini. Okey. Baik. Okey. So, okey, baik. Ini kan. Baik. Okey, so kita lihat di sini. Okey. Baik, ini jenis yang pertama. Baik, korang tengok jenis yang kedua pula. Okey, jenis yang kedua iaitu jenis yang seperti ini. Okey, yang seperti ini. Okey, korang tengok Baik. Seperti ini. Okey, so kalau kamu lihat seperti ini. Okey, baik. Dan seterusnya kita tengok, okey, seterusnya yang seperti ini. So ada 4 jenis, cikgu nak tunjuk pada kamu, ada 4 jenis jawapan yang dibuat oleh para pelajar. Okey. So ini dan kita nak bincangkan dia. Kita bincangkan dia. Okey. Baik. Okey. Dan satu lagi satu lagi kita akan ambil seperti ini. Okey, mana? Okey. Okey, yang ini. Okey, yang ini. Satu lagi seperti ini. Korang tengok betul-betul. Okey. Baik. Ini cikgu pesan. Okey. Korang tengok betul-betul Baik, ada 4. So, okey. Baik. So, kalau kita lihat di sini ada 4 Korang tengok betul-betul. Okey. Korang tengok Yang pertama, jenis yang pertama ni, yang ini Ini yang pertama, ini yang kedua, ini jenis jawapan yang ketiga, dan ini jenis jawapan yang keempat. Korang tengok betul-betul. Ini korang punya jawapan tau. Korang tengok Nombor 1. Undang-undang tersebut diperkenalkan untuk menjamin kestabilan pemerintahan serta melaksanakan keadilan terhadap rakyat. Okey, di sini ada 2 poin. 2 poin. Undang-undang tersebut juga menjelaskan peranan setiap anggota masyarakat, terutama sultan dan pembesar, serta menjamin keselamatan rakyat. Juga another 2 poin. So, ini dapat 4 markah. 4 markah. Baik. Kalau tengok yang kedua. Undang-undang tersebut diperkenalkan untuk menjamin kestabilan pemerintahan. 1. Titik. Okey. So, selain itu, melaksanakan keadilan terhadap rakyat. 2. Okey. 2. Dan yang ketiga, seterusnya menjelaskan peranan setiap anggota masyarakat, terutama sultan dan pembesar. 3. Dan akhir sekali menjamin kesejahteraan rakyat. Baik. Kamu boleh buat seperti ini. Tetapi, harus diingat, selepas perkataan selain itu, kamu tak boleh terus melaksanakan keadilan terhadap rakyat. Tidak. Kamu kena ada penambahan perkataan, iaitu selain itu. Okey. Okey, undang-undang. Okey. Ataupun kamu tambahkan selain itu tujuannya untuk melaksanakan keadilan terhadap rakyat. Kamu tak boleh terus selain itu melaksanakan keadilan terhadap rakyat. Seterusnya menjelaskan peranan. Ini tak boleh tahu. Ini tak boleh. Cara yang ini tak boleh sebenarnya. Seterusnya menjelaskan peranan tak boleh. Sepatutnya kat sini dia ada satu kata nama, iaitu seterusnya undang-undang. Menjelaskan ataupun undang-undang ini menjelaskan peranan setiap anggota masyarakat, terutama sultan dan pembesar, dan akhir sekali, okey, kamu juga kena tambahkan kat sini. Tujuan undang-undang adalah untuk
menjamin kesejahteraan rakyat. Ingat, kamu tak boleh selepas penanda wacana terus kepada menjelaskan peranan. Akhir sekali, menjamin kesejahteraan. Yang ini tidak disyorkan sebab dia tidak mengikut kepada bentuk jawapan yang baik. Ini kira jawapan yang lemah. Tapi dapat markah tak? Mungkin dapat. Tapi mungkin dapat 3. Mungkin dapat 3. Kerana apa? Kerana dia tidak mengikut struktur yang baik. Baik. Yang nombor 3. Undang-undang tersebut turut diperkenalkan untuk menjamin kestabilan pemerintahan kerajaan. 1. Selain itu, ini cara dia. Undang-undang ini berfungsi untuk melaksanakan keadilan terhadap rakyat. 2. Betul. Seterusnya, undang-undang tersebut menjelaskan peranan setiap anggota masyarakat, terutamanya sultan dan pembesar. 3. Di samping itu, undang-undang ini menjamin kesejahteraan rakyat. Bermakna, yang ini lemah, tetapi inilah cara yang lebih baik untuk dibaiki. Iaitu, selepas penanda wacana, adanya diulang semula undang-undang ini. Undang-undang tersebut. Ini cara lebih baik. Tetapi, still dia panjang. So, bila panjang, sebenarnya jawapan yang nombor 1 ini is the best. Nombor 1 the best. Sebab apa? Dia combinekan 2 jawapan dalam 1 ayat. Dia combinekan 2 jawapan dalam 1 ayat. So, dia pendek tetapi dia dapat memberikan markah yang lebih baik. Dan untuk soalan nombor 4 ataupun jawapan jenis 4 ni, cikgu tak syorkan. Sebab, soalan jawab soalan nombor 3 tapi kau jawab soalan nombor 4. Ini kalau kamu buat macam ni, untuk soalan nombor 3 tadi, untuk soalan yang ini dikira sebagai TR. Tidak relevan. Tidak relevan. Sebab apa? Lain yang kau tanya, lain yang dia jawab. Lain yang ditanya, lain yang kau jawab. Jadi, kita tidak akan dapat markah. Walaupun panjang-panjang macam ni, dia akan tulis TR dan sisi ni tulis kosong. So, ingat, nak jawab soalan, kena benar-benar tahu kehendak soalan. Jangan main hantam sahaja. Jadi, cikgu syorkan kepada para pelajar. Sekolah cakap. Cikgu sekolah cakap pasal geografi. Ya, betul. Jadi, penting untuk kamu kuasai teknik menjawab yang mana satu, iaitu yang nombor 1 tu. So, dia boleh combinekan 2 ayat, 2 fakta dalam 1 ayat dan dia lebih kemas dan memperoleh markah yang maksimum. Itu cara dia. Yang lain-lain boleh. Tetapi macam soalan ataupun jawapan nombor 3 ni kan, ini panjang. Sebab dia mengulang-ulang perkataan undang-undang. Ya. So, semua ayat boleh ada 2 fakta. Ya, boleh. Boleh ada 2 fakta. Boleh ada 2 fakta. 2 saja. Jangan banyak-banyak. Jangan sampai 3, jangan sampai 4. So, 2 dah okey. Tak, dia dikira sebagai 2 fakta. Sebab tu macam cikgu tulis tadi, menjamin kestabilan pemerintahan ini 1. Dan melaksanakan keadilan terhadap rakyat 2. Ini 2. Peranan setiap anggota masyarakat, terutama sultan dan pembesar, ini 1. Serta menjamin kesejahteraan rakyat 2. Jadi, ini membawa kepada 4 markah. So, cikgu syorkan untuk kamu praktis cara menjawab soalan seperti ini. Baik. So, cikgu tengok ramai yang telah berjaya menjawab soalan. Actually seperti Zatrina. Dan bagus. Bagus. Nadine pun juga telah bagus. Alfian juga bagus. Untuk menjawab soalan itu. Jadi, cikgu telah memperkenalkan kamu dengan soalan-soalan daripada